Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam kelas kita kimia tingkatan 4 ya. Jadi perbincangan kita malam ini adalah untuk ikatan yang kedua dalam tajuk ikatan kimia, iaitu ikatan kovalen. Okey, ikatan kovalen. Jadi sama-sama pastikan ya kita mempunyai modul Master Kimia tingkatan 4 untuk kita sama-sama melihat dan juga kita sama-sama ya membuat latihan yang terdapat dalam modul tersebut. Okey, jadi apa yang kita akan ceritakan di sini dia merujuk kepada modul Master Kimia tingkatan 4 tajuk ikatan kimia pada ikatan kovalen ya. Jadi kali ini kita nak melihat kepada ikatan yang kedua dalam siri ikatan kimia, ikatan kovalen. Jadi para pelajar boleh merujuk dalam modul Master Kimia kita pada muka surat 61 ya, 61. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat dulu ya. Sedikit konsep berkaitan dengan ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen ini terbentuk di antara bukan logam dan bukan logam. Ya, jadi kalau ionik hari itu kita melihat perbentukannya antara logam dan bukan logam. Ya, logam berada di sebelah kiri jadual berkala dan bukan logam di sebelah kanan. Okey, kali ini kovalen dia melibatkan antara bukan logam dan bila sebut bukan logam dia bermula dengan kumpulan 14, 15, 16, 17. Okey. 18 tidak termasuk kerana 18 itu kita sudah maklum dia sudah stabil dari segi susunan elektron ya, mencapai susunan elektron yang oktet atau duplex. Okey, jadi kata kovalen melibatkan atom pada kumpulan 14, 15, 16 dan 17 sahaja. Itu adalah kumpulan bukan logam. Okey, untuk ikatan kovalen ya, setiap atom akan berkongsi elektron. Okey, konsep kovalen dia berkongsi. Kalau ionik konsepnya ialah menerima dan menderma. Okey, bagi kovalen dia berkongsi elektron. Okey, perkongsian ini sama ada sepasang, maka dia bentuk ikatan tunggal kalau dia berkongsi sepasang, atau dia berkongsi dua pasang, nanti dia akan bentuk ikatan ganda dua, ataupun perkongsian tiga pasang elektron yang nanti akan membentuk ikatan ganda tiga. Tujuan atom-atom yang berkongsi sama ada sepasang, dua pasang atau tiga pasang tidak lain tidak bukan untuk mencapai susunan elektron oktet dan atau duplex yang stabil sebagaimana susunan elektron yang terdapat pada kumpulan 18 gas adi. Itu objektif ikatan kovalen, sama macam ikatan ion tujuannya. Yang ketiga, di sini ikatan kovalen dia tidak ada ion ya, maka dia dalam bentuk molekul. Molekul-molekulnya ditarik oleh daya van der Waals yang lemah. Ini daya yang terdapat oleh kata kovalen, iaitu daya van der Waals, dan daya ini daya yang lemah. Maka sebab itulah sebatian kovalen biasanya wujud dalam keadaan tercair ataupun gas. Ya, bila ikatan lemah, maka ya dia wujud dalam keadaan sebatian yang terhasil daripada ikatan kovalen biasanya wujud dalam keadaan tercair ataupun gas. Baik. Kemudian kita tengok contoh bagaimana kita nak bentuk ikatan kovalen di antara atom-atom ini ya. Kita ada dua contoh di sini. Yang pertama kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini ialah ikatan di antara hidrogen dan juga oksigen. Okey. Hidrogen berada pada kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 ini adalah logam alkali. Semua ahlinya adalah logam kecuali hidrogen. Jadi hidrogen adalah bukan logam dan oksigen adalah bukan logam. Okey. Jadi hidrogen, okey, itu gambar rajah hidrogen ya, dan susunan elektronnya adalah 1. Okey. Dan bila susunan elektron valennya 1 ya, maka kita lihat pula kepada oksigen. Kita tengok oksigen ya. Oksigen susunan elektronnya adalah 26. Okey, 26. Okey. Apa yang berlaku di sini? Cuba perhati betul-betul ya. Bila hidrogen ini dia ada satu elektron valen, maka dia perlu satu lagi untuk
menjadikan susunan elektronnya duplex. Okey, duplex maknanya untuk hidrogen, duplex. Maka dia perlu kongsi satu elektron. Jadi sudah ada satu, dia perlu kongsi satu lagi untuk capai susunan elektron yang duplex. Okey, itu hidrogen. Apa yang berlaku kepada oksigen? Oksigen dia ada 6 electrovalence, ya. Jadi berapa lagi electrovalence yang diperlukan untuk cukupkan 8 octet, untuk octet. Maka dia perlu berkongsi 2. Dia sudah ada 6, dia perlu lagi 2 supaya dia dapat susunan elektron octet yang stabil. Okey. Kemudian kita akan melukis, ya. Kita akan dapatkan dulu, ya. Kita akan dapatkan dulu formula gabungan antara hidrogen dan oksigen ini. Okey. Kita darab silang saja. Hidrogen, ya, darab dengan 2, oksigen darab dengan 1, ya. Darab silang. Maka kita akan dapat formula nanti H2O. H2O. Ya. Okey. Bila kita sudah dapat formula, barulah kita boleh lukis gambar rajah susunan elektronnya. Jadi lukisan inilah yang biasanya yang dikendaki dalam peperiksaan. Okey. Jadi kita dah dapat formula tadi H2O. Okey, bermakna bila kita lukis gambar rajah susunan elektron, kita pastikan ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Okey, formulanya H2O. Maknanya hidrogen ada 2, oksigen ada 1. Jadi untuk ikatan kovalen, bila kita melukis, ya, jadi kita pastikan kita overlap. Kita tindihkan petala terakhir unsur-unsur tersebut. Okey, sebagaimana berikut. Perhati betul-betul, ya. Okey, kita ada 1 oksigen. Okey, 1 ni kita letak kat tengah. Dan kita ada 2 hidrogen. Sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, itu hidrogen. Okey, jadi pastikan petala terakhir hidrogen bertindih dengan petala terakhir oksigen, ya. Okey, itu cara lukis dia. Okey, kemudian bila kita sudah lukis atom oksigen dan atom hidrogen, kita perhati bagaimana cara untuk kita susun elektronnya, supaya masing-masing nanti akan mencapai susunan elektron oktet atau duplex yang stabil, ya. Kita susun dulu, ya, elektron bagi oksigen. Okey. Jadi oksigen petala pertamanya ada 2. Okey, kita masukkan 2. Kemudian petala kedua oksigen ada 6, ya, ada 6. Okey. Daripada 6 elektron ini, berapa elektron yang oksigen berkongsi? Maka jawabnya oksigen berkongsi 2 elektronnya. Okey. 2 elektron dikongsi dengan 2 atom hidrogen. Okey. 2 elektron yang dikongsi tadi dikongsi dengan 2 atom hidrogen, bermakna setiap atom hidrogen akan dapat 1. Okey. Daripada 6 elektron valen oksigen, 2 adalah yang dikongsi. Jadi berapakah yang tidak dikongsi? Itu kena tahu, ya. Jadi 6, asal ada 6, kita dah buang 2 yang berkongsi, maka bakinya ialah 4 elektron yang tak berkongsi. Faham, ya? 4 elektron yang tak berkongsi. Jadi elektron yang berkongsi 2 tadi, kita hendaklah lukis pada pertindihan, pada tempat bertindihnya petala-petala antara oksigen dan hidrogen, ya. Kerana atom ni dikongsi antara oksigen dan hidrogen. Jadi yang berkongsi mesti ditulis pada kawasan yang overlap itu. Ya. Jadi yang tak berkongsi ada 4. Yang tak berkongsi ni kita boleh isi di luar. Pada petala akhir oksigen tu di luar, di mana-mana sajalah. Okey, 2 dan 2. Bermakna itu 4 tak berkongsi. Sekarang cuba kita tengok, ya. Cuba kita kira. Bermakna kita sudah cukup elektron valen untuk oksigen, iaitu ada 6. Okey, selesai untuk oksigen. Kemudian kita susun pula untuk hidrogen. Okey, kiri kanan. Okey, hidrogen kiri dan kanan itu sama saja. Okey. Jadi untuk hidrogen, dia berkongsi 1, ya. 1 elektron ini dikongsi dengan 1 atom oksigen.
Bermakna setiap satu hidrogen berkongsi satu elektron dengan satu atom oksigen. Okey, maka yang berkongsi ni kita letak pada tempat pertindihan petala itu. Ya. Dan tiada elektron yang tak berkongsi. Ya, kerana dia ada satu elektron valen saja. Bila satu itu berkongsi, maka yang tak berkongsi tidak ada. Jadi yang berkongsi tadi kita masukkan pada tempat yang kita sebut tadi, tempat petala yang bertindih itu. Okey, satu untuk hidrogen sebelah kiri dan satu untuk hidrogen sebelah kanan. Okey. Jadi saya bezakan elektrovalen untuk hidrogen dan oksigen supaya pelajar nampak dengan jelas. Okey, sekarang selesai. Ya, selesai. Kita sudah letak kita sudah letak elektron untuk hidrogen. Kemudian kita tengok ya, hidrogen. Berapakah elektron valennya sekarang? Dia ada 2. Ya, ada 2 bermakna hidrogen sudah mencapai susunan elektron yang duplet. Okey, berapakah elektron valen untuk oksigen? Kita akan dapati bahawa kita kira nanti di luar itu kita akan dapati elektron valennya adalah 8, susunan elektronnya sekarang adalah 28. Okey, 28. Dan hidrogen yang sebelah kanan pun sama, 2. Jadi kesemua atom dalam sebatan ini telah mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Ya. Okey, kemudian kita lukis satu lagi bentuk yang kita panggil sebagai Souto-Lewis. Okey, ini yang ada dalam silibus baru ya, Souto-Lewis. Souto-Lewis ni adalah lukisan yang kita lukis yang menunjukkan elektron yang berada pada petala terluar saja. Okey, susunan yang menunjukkan elektron yang berada pada petala terluar sahaja. Okey. So kita ada tadi unsur oksigen dan juga unsur hidrogen ya. Kemudian kita taburkan elektron valen yang petala terluar saja ya. Jadi oksigen ada 6 tadi, petala luarnya ada 6. Okey. Kemudian hidrogen ada 1. Okey, 1. Dan yang berkongsi itu kita letak di antara unsur tersebut ya. Jadi inilah yang disebut sebagai Souto-Lewis. Okey. Jadi kalau pelajar masih lagi tidak memahami, cuba kita tengok lagi satu lagi contoh yang kedua. Okey. Kali ini gabungan antara karbon dan oksigen. Karbon 24 dan oksigen 26. Okey, yang ini contoh ikatan ganda 2 ya, diubah. Okey, karbon. Ini adalah lukisan bagi atom karbon 2, 4. Kemudian karbon ini, perhatikan ya. Karbon ini ada 4 elektron valen. Berapakah elektron yang diperlukan untuk cukupkan 8? Maka bermakna diperlukan 4, maka dia akan berkongsi 4 elektron. Okey. Oksigen dia ada 6 elektron valen. Berapakah lagi untuk cukupkan 8? Bermakna diperlukan 2, maka dia akan berkongsi 2 elektron. Ya. 2 elektron untuk cukupkan 8 menjadikan oktet. Okey, kemudian untuk kita lukis gambar rajah susunan elektron, kita dapatkan formula dulu. Bila C bergabung dengan O, apakah formulanya? Kita darab silang saja. C kita darab dengan 2, O darab dengan 4. Kita akan dapat jawapannya adalah C2O4. Okey, tapi kita jangan ambil C24, kita ringkaskan. Kita akan dapat jawapannya CO2. Okey. Jadi kita sudah dapat formula sebatiannya, iaitu CO2. Bermakna bila kita lukis nanti, pastikan kita ada 1 karbon dan 2 oksigen. Okey. Jadi cuba kita perhati untuk lukisan gambar rajah susunan elektronnya. Okey. Jadi kita lukis ada karbon 1 di tengah dan oksigen ada 2, kiri dan kanan. Itu biasa begitu, kiri dan kanan. Okey. Pastikan petalanya cukup ya. 2 petala untuk karbon dan 2 petala untuk oksigen. Okey, sekarang mari sama-sama kita susun elektron untuk setiap unsur. Kita mulakan dengan karbon. Okey. Karbon pada petala pertama dia ada 2 elektron. Okey. Kita letak 2 elektron. Okey. Kemudian petala terakhir karbon
ada 4 elektron. Ya. 4 ni jugalah elektron yang dia berkongsi. Tengok. 4 elektron dikongsi dengan 2 atom oksigen. Bermakna setiap satu atom oksigen akan dapat 2 elektron. Ya. Kerana 4 elektron dikongsi dengan 2 atom oksigen. Jadi, elektron valen karbon adalah 4. Elektron yang dikongsinya juga adalah 4. Bermakna, ya, yang 4 itu kita letak pada kawasan bertindihnya petala itu tadi. Okey, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Ya, 4 dikongsi dengan 2 atom oksigen. Bermakna 1 oksigen dapat 2. Okey, berapakah bilangan elektron karbon yang tidak berkongsi? Maka, tiadalah yang tidak berkongsi sebab keempat-empatnya adalah elektron yang berkongsi. Okey. Selesai untuk karbon, kita kira tengok di sana, karbon selesai, ya, sudah komplit 2, 4. Okey. Kemudian kita isi pula untuk oksigen. Okey, kita isi untuk petala pertama oksigen iaitu 2. Okey. Itu tak ada masalah. Kemudian kita isi untuk petala kedua oksigen. Ya, perhatikan. Ada 6 elektron valen pada petala kedua oksigen. Okey. Daripada 6, 2 elektron yang dikongsi. 2 elektron yang dikongsi, ya. Jadi 2 elektron dikongsi dengan 1 atom karbon. Jadi bermakna, ya, 2 elektron untuk oksigen sebelah kanan, 2 elektron untuk oksigen sebelah kiri. Jadi, ya, akan dapat di sana 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Ya. Okey. Selesai yang berkongsi. Okey. Berapakah elektron oksigen yang tak berkongsi? Ya, maka daripada 6 elektron valen oksigen, 6 elektron valen oksigen, 2 daripadanya berkongsi, bermakna ada 4 yang tak berkongsi. Jadi yang tak berkongsi 4 itu kita tulislah di luar daripada tempat bertindihnya itu. Okey, 4 makna sama untuk kiri dan kanan, sama saja, ya. Jadi 4 yang tak berkongsi. Ada 4 elektron tak berkongsi. Jadi 4 itu kita isi di luar. Okey, sama. Oksigen kanan sama oksigen kiri. Sama saja, ya. Okey. Bila sudah selesai, kita dah selesai, maka kita cuba tengok elektron, susunan elektron bagi setiap unsur. Okey, oksigen. Okey, 28. Ya, 28. Petala terakhirnya, ya, 2 belah kiri, 2 atas dan 4 yang dia berkongsi itu, ya. Jadi 8. Karbon juga ada 8, ya, kiri 4, kanan 4. Oksigen juga ada 8. So, masing-masing telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ya. Jadi untuk kita melihat kepada struktur Lewis. Ya, struktur Lewis senang je. Sama saja, cuma kita tidak perlu lukis petala. Ya, kita taburkan saja elektron itu, elektron valen itu, ya. Mana elektron yang berada pada petala terakhir. Sama saja. Okey, karbon ada 4, 2, 2 dan oksigen ada 6. Okey. Jadi yang berkongsi itu, ya, kita letak di tengah, ya, bermakna karbon berkongsi 4 pasang. Jadi di sini di tengah-tengah itu ada, ya, 4 pasang. Maka ini kita panggil sebagai ikatan ganda 2. Kalau dia berkongsi sepasang, ikatan tunggal. Kita ulang balik, ya. Kalau berkongsi 2 pasang, ikatan ganda 2. Okey, sekadar itu, maka untuk mengukuhkan kita punya kepahaman, okey, bolehlah siapkan latihan di muka surat 61 dan 62 dan sila hantar melalui Telegram. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.